Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman, saudara Mustafa, saudara Makna, saudara Aikam, saudara Darus Sadam, Aifa, saudara Marco, saudara Zamari LC. Terima kasih sama malam menemani saya, saudara Wilson, saudara Malik Joya, saudara Azihan, saudara. Begitu juga Yang Maya, saudara Musafir, Lecu Ramaja, saudara Syukur Jamil, Nurul Zalika, begitu juga saudara Bunga Yan. Selamat malam. Hani Abdullah bersama dengan Izzuddin dari Pulau Pinang, katanya hujan di sana. Saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, saudara Bakat Ahmad. Assalamualaikum. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar sahabat? Moga sihatku. Saudara Muhammad Kapli, salam Madani, saudara Mat Spana, waalaikumsalam. Saudara Normah Wan dari Johor. Saudara Rozali Saleh, saudara Izhari Izham, juga dari Johor Baru hadir. Saudara Rosmini dari Pontian, saudara Nur Ali, selamat malam. Saudara Rosni Kurengot dari Sarawak. Begitu juga Mat Spana Jaya, Tuan Haji Osman, saudara Iminal, saudara Abdullah, saudara Fahilah Matnawi, Syed Zaini Amli dari Pekan Pahang, Puan Hamidah, saudara Merabiah Abdullah, saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang, Richard Bakri, saudara Puan Hamidah Kamat. Begitu juga Mahasan Harun dari Bukit Jalil, saudara Ilyas Muhammad, Nenek Porak dari Kota Kinabalu, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Moga sehat. Saudara Syari Ahmad dari Putrajaya, saudara Osman Kamil, waalaikumsalam. Saudara Syarani Salmah dari Iskandar, Sri Iskandar, Perak, saudara Mat Spana. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia, kata Mat Semana. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, moga semua urusan dalam baik dan diberkati Allah. Aziman Saringat, waalaikumsalam. Saudara Mat Sepana Jaya, saudara Nordin Din. Itu juga Abdul Rahman Abdullah Johor Baru, saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Rubidin, apa khabar Bi? Puan Umi Kalsum, Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Tabat, saudara Rahman, begitu juga saudara Endan. Tok Pian pun hadir sama, Syed Zainal Alami, saudara Abiki, saudara Mat Syed, salam cerita damai, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Mat Sepana, saudara Samsidar Muhammad, dia kata semoga sihat. Terima kasih, saudara Zukiran. Dia kata dia suka kalau saya buat seorang-seorang live sendiri. Baik, saudara, yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Zamri Ibrahim, Azizah Arazaina, saudara Endan, saudara Abike, Zul Saleh, Lee Kim Lun dari Taiping, Wan M. Bakri, Rusini Kuringot. Terima kasih, salam pencerahan. Baik, saudara. Hari ini hari Jumaat, siang tadi kita sama-sama berada di tikar sembahyang, sama-sama menunaikan ibadah solat Jumaat beramai-ramai, memohon pada Allah SWT agar memberi kesihatan pada kita semua. Dan hari ini 1 Disember, kita sudah pun mula masuk bulan terakhir untuk tahun 2023. 1 Disember 2023. Tapi hari ini masih lagi hari yang ke-1348, saudara. 1348 virus tersebut masih melanda dan saya sendiri mengalami di keluarga saya mohon teman-teman mendoakan kesihatan ahli keluarga saya ramai yang terkena virus tersebut. Walaupun statusnya masih lagi bolehlah kuarantin di rumah, tapi saya mengharapkan doa daripada teman-teman agar kita segera dijauhi segala musibah ini. Dan pada teman-teman, besok khususnya warga di Kemaman, kalau anda pergi ke tempat mengundi, ada ramai pertemuan, pertama sekali lakukanlah penjarakan sosial. Dan kalau boleh pakailah pelitup muka. Kerana virus tersebut masih berada lagi. Ada teman yang balik daripada Kemaman, kabarnya terpaksalah kuarantin kerana dijangkiti oleh COVID. Puan Sharifah Hafifah, Saudara Mazlan Khalid, Puan Sharifah Hafifah dari Pasir Gudang, Saudara Idin Surih, Saudara Abike, tap screen saudara. Saya tak tahu nak tap macam mana maksudnya. Saudara Zulkifli Bidin dari Kuala Lumpur, Saudara Hamid dari Kuantan, Saudara Muhammad
Wahab Muhammad, saudara Puziah Ismail, Muhammad Ali, saudara Man Andy, itu juga Puan Rashidah Ahmad dari kota Singapura. Saudara, pesan saya, kalau boleh lakukanlah penjarakan sosial, dan bila ada ramai tempat-tempat ramai macam besok nak mengundi itu, kalau boleh pakailah pelitup muka. Kerana virus tersebut masih ada dan berkembang bila musim hujan. Seringkali saya ingatkan bila datang musim hujan, virus itu mudah merebak, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen. Saya tak mau bercakap soal e-commerce sehari dua hari ni, saudara, kerana tumpuan anda nak tahu apa perkembangan di Kemaman. Tapi perlu kita mulakan dengan naluri kehidupan. Ini penting, saudara. Tapi perlu saya jelaskan bahawa saya bukan ustaz, saudara. Saya juga bukanlah da'i yang bertauliah untuk memberi pencerahan agama. Apa yang saya lakukan adalah membaca tulisan teman-teman yang saya rasa sesuai untuk pengetahuan kita bersama. Saudara, sungguhnya, saudara, alangkah beruntungnya bagi orang yang tidak mengharapkan pujian orang lain. Kerana jika kita rindu kepada pujian, selalunya hal keduniaan hukumnya sekadar mubah saja, saudara. Tapi kalau dalam beramal ibadah, maka ia satu bentuk riak. Kalau kita menunjuk pada orang, dan ia boleh melenyapkan, saudara, ia boleh melenyapkan pahala amal ibadah kita. Riak menghanguskan sama sekali amal ibadah kita, kerana sesuatu amal ibadah semestinya ia adalah semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Dan ia boleh berubah jika kita menjadi ataupun mengharapkan nilai dan pujian dari orang lain. Kerana dalam amal kita, saudara, kita mesti menjaga niat agar dijauhi dari ingin dipuji ataupun disanjung oleh orang. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beramal, apabila ada orang ataupun dengan tidak ada orang, amalannya berbeza, saudara. Jadi kunci kepada itu adalah ikhlas. Kita mesti ikhlas dan yakin Allah yang maha mengetahui dan Allah melihat segala amal ibadat kita, saudara. Kerana Allah menyaksikannya dan Allah maha menguasai semua yang kita inginkan. Kita beramal, saudara, bukan kerana mahu dilihat atau dipuji oleh orang lain, tapi kerana apa yang berniat di hati kita. Berlebih-lebihanlah dalam pengeluaran melakukan amal ibadat itu, saudara. Jadi hendaklah kita menguatkan keyakinan kepada Allah SWT, kerana Allah melihat dan mempunyai diri kita. Kita ini milik Allah, saudara. Allah yang menggenggam masa depan kita, dan Allah jugalah yang menentukan apa yang kita inginkan. Semuanya dikuasai Allah SWT, saudara. Mungkin pencerahan saya malam ini agak sedikit nampak letih, sebab saya memang baru balik daripada Kemaman, ada keletihan. Usia-usia begini, saudara, bila balik daripada perjalanan yang jauh, selalunya 2-3 hari, saudara, demam. Saya pun demam sampai seriau juga. Mudah-mudahan tidaklah ada benda-benda, walaupun keluarga saya ada yang terpaksa dikuarantinkan. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk mengkuarantinkan diri di rumah saja, saudara. Tak bergerak ke mana-mana, saudara. Baik, saudara, kita sambung dengan mutiara kata. Sesungguhnya, saudara, tidak sengaja berbuat salah adalah lebih baik daripada merasa tidak bersalah atas kesalahan yang disengajakan. Kerana orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain selalu mengira bahawa ia selalu senang. Saudara. Jadi kalau kita rasa susah, tak payah nak cerita kat orang. Kita tanggung sendiri, anggaplah itu ujian daripada Allah SWT, saudara. Perlu kita mengingatkan ataupun saling ingat mengingati. Sebagaimana saya saban malam tetap akan mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kebimbangan kita, jika wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saudara, telinga ni berdengung sikit, saudara, mungkin demam, panas gamak, saudara. Mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, saudara. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi pada teman-teman yang sudi bersama dengan saya saban malam, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini perlu saya wawarkan saban malam, kerana nanti akan ditegur oleh peguam saya.
Sebab 2-3 malam dulu waktu saya buat pencerahan di Kemaman, pegawai saya menghubungi saya, dia kenapa tak sebut kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree, saudara. Andainya anda mau menyantuni atau mau menyatakan pandangan, boleh, tak ada masalah. Sila hantarkan pandangan anda, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Kerana kita adalah warga cita damai. Setiap masalah itu kita santuni secara harmonis. Ingat, saudara, ya. Baik, saudara. Saya mulakan dengan penghantaran berhubung dengan kedudukan ramalan kaji cuaca. Ini penting, saudara. Kerana menurut ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka akan berlaku di Gua Musang, di Hulu Terengganu, itu Dungun dan juga Kemaman. Begitu juga di Pahang itu Jerantut, di Kuantan, Pekan itu di Rompin, Sabah, Sabah di pantai barat iaitu di Ranau dan Kota Belud. Sementara di Sandakan, di Tonggot, Telupit dan Beluran. Begitu juga di Kudat. Semua ini akan berterusan, saudara, hingga lewat besok, saudara. Sementara itu, saudara, saya mendapat laporan bahawa di Kota Baru, jumlah mangsa banjir petang tadi nampaknya agak menurun. Daripada 795 keluarga yang ditempatkan di pusat pembinaan sementara, susut kepada 574 orang, saudara. Alhamdulillah, semua mereka ditempatkan di 3 pusat pembinaan sementara, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Panco, Sekolah Kebangsaan Jelawat di Bacok, serta Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh di Rantau Panjang. Menurut portal info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PBS Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Panco mencatatkan bilangan mangsa banjir tertinggi, iaitu 239 orang, dan PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh 226 orang, dan PPS Sekolah Kebangsaan Jelawat 109 orang. Bagaimanapun, saudara, walaupun nampaknya susut, tetapi paras air di Sungai Golok di Rantau Panjang difahamkan bahawa sudah pun mencecah tahap amaran setinggi 8.35 meter. Kalau hujan berterusan, ini saya harap bersiap sedia juga, mungkin dia datang balik banjir itu, saudara. Sementara itu di Kuala Jambu, Tumpat pula tahap berwaspada pada 2.12 meter. Ya, dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Meteorologi Malaysia telah memulakan amaran hujan lebat berterusan rupanya pada tahap waspada hingga Ahad, saudara. Bukan sekarang ini, hingga hari Ahad. Dan diramalkan ia bakal melanda di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang serta Pasir Putih. Sekaligus berkemungkinan besar akan meningkatkan bilangan mangsa banjir. Kalau hujan berterusan, maka bilangan mangsa banjir akan meningkat. Walaupun sebelum ini dilaporkan jumlah mangsa banjir Kelantan kembali meningkat, tapi dia susut balik. Tapi nampaknya kalau laporan kaji cuaca itu meningkat, kekhawatiran kita bila adanya ribut petir dan hujan, besar kemungkinan banjir itu akan berterusan kembali, saudara. Selain daripada Kelantan dan Terengganu, nampak gayanya beberapa kawasan di Johor Bahru malam tadi, saudara, telah pun dilanda banjir kilat pada awal pagi tadi. Ini adalah akibat hujan lebat sejak tengah malam semalam. Angkatan Pertahanan Awam menerusi perkongsian dan berkata banjir kilat di Kampung Nusa Damai dan Jalan Masai Lama di Pasir Gudang serta Kampung Paya Kenangan di Johor Bahru. Katanya kejadian berlaku mulai kira-kira jam 1.30 pagi tadi, iaitu berpunca daripada hujan lebat melebihi 2 jam. Dan sepasukan anggota dari APM daerah Johor Bahru bergegas ke lokasi selepas menerima panggilan telefon daripada orang awam. Tiada sebarang kemalangan jiwa dan hilangan harta benda dilaporkan. Dan dijangka pusat pemindahan sementara PPS juga dibuka bagi menempatkan mangsa banjir di beberapa lokasi, manakala orang ramai turut berkongsi gambar banjir kilat yang melanda Jalan Bunga Mawar, Kampung Maju Jaya, Kempas serta di Jalan Bandar, itu kawasan penindasan Pasir Gudang berhadapan dengan kilang Panasonic, saudara. Itu gambaran yang saya dapat daripada Johor. Nampak gayanya teman-teman di Johor berhati-hatilah. Itu laporan tentang kejadian banjir dan laporan kaji cuaca. Cuma, saudara, di saat-saat yang amat berhormat Perdana Menteri sedang berusaha untuk membasmi kemiskinan tegar, saya terkesan juga apabila menatap
kisah bagaimana dua kanak-kanak lelaki berusia setahun dan 2 tahun bersama ibunya. Akhirnya bagaimanapun mereka dapat diselamatkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor selepas ditemukan menjadi penghuni di sebuah jejantas di Skudai semalam. Sebelum ini memanglah gambar wanita berusia 39 tahun itu bersama 2 anaknya. Mereka hidup dalam serba kekurangan di jejantas itu, tular di media sosial dan mendapat perhatian ramai. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang kalau ada melihat kebejatan, kesukaran warga kita, ambil gambar dan kirimkan. Kalau tak mahu masukkan dalam Facebook anda, masukkan, hantar kepada saya untuk kita wawarkan. Bersamalah kita untuk membasmi segala kebejatan dan kesusahan rakyat saya. Sebab itu menurut pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Johor Bahru, Saudara Adnan Mat Yassin berkata, ketika diselamatkan, wanita yang dikenali sebagai Minah itu memberitahu dia dan teman lelakinya datang ke Johor Bahru untuk mencari kerja. Bagaimanapun sudah 6 hari mereka tinggal di jejantas itu. Mereka mendakwa datang dari Manjung, Perak dan mempunyai ayah angkat di kampung Datuk Sulaiman Menteri di Johor Bahru. Namun mereka terpaksa tinggal di jejantas dan tidak mampu untuk menyewa bilik atau rumah. Dan dia menyatakan sudah mencari bilik di kawasan berdekatan namun tidak mempunyai wang untuk membayar sewa. Bagaimanapun, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang hadir bahawa mereka untuk berlindung dan segera memberi bantuan sejumlah RM300 disalurkan. Saya itulah yang dimaksudkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, mau membasmi kemiskinan tegar. Ada saja gambaran berlaku kemiskinan, maka perlu ditangani oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat saudara. Cuma sekarang agak-agak saudara, di saat-saat kita menghadapi musim pilihan raya ni saudara, di Terengganu khususnya, yang orang mengatakan Terengganu mempunyai meningkatkan pendapatan negerinya, tiba-tiba saya terkejut juga apabila saya diberitakan bahawa kerajaan negeri Terengganu ini mengalami kerugian hasil kutipan cukai sejumlah 82.5 juta sejak tahun 2018 hingga tahun ini. Kerana kononnya mereka melaksanakan manifesto sewaktu bertanding atau sewaktu pilihan raya dulu. Menurut pengurusi Jawatankuasa Kesihatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Terengganu, Wan Syukari Wan Abdullah, kehilangan hasil cukai pintu itu selepas mengambil alih pentadbiran Terengganu. Selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Wakaf Mempelam, beliau berkata pihaknya melakukan pengecualian kutipan pintu rumah kediaman sebaik saja memenangi pilihan raya. Itulah saudara, kadang-kadang manifesto itu bila dilaksanakan akhirnya boleh mendatangkan masalah. Saudara, jadi katanya pengecualian cukai pintu rumah kediaman adalah antara manifesto PAS yang ditawarkan pada PRU14. Apabila kita berjaya menang, kerajaan negeri, pimpinan Menteri Besar melaksanakan manifesto sebaik-baik, melaksanakan manifestonya, tidak mahu mengutip cukai pintu. Akhirnya saudara, jumlah yang sepatutnya dikutip di 7 buah pihak berkuasa tempatan, iaitu pada tahun 2018 sepatutnya 97 juta wang sepatutnya dikutip. Begitu juga tahun 2019 12.73 juta, tahun 2020 13.87 juta, 2021 14.56 juta, 2022 pula hasil yang sepatutnya dikutip yang sepatutnya meningkat kepada 15.27 juta, dan 2023 sejumlah 16.38 juta tidak dapat dikutip. Jadi sebab itu kerajaan negeri Terengganu mengalami defisit agak besar juga saudara. Sebab itu saya katakan kalau tiadalah wang royalti yang disumbangkan oleh Petronas, besar kemungkinan nak bayar gaji pun tak ada. Sebab itu sewaktu menjawab soalan daripada soalan tambahan daripada Khazan, itu ahli Dewan Negeri, adakah kerajaan negeri berhasrat membuat kutipan cukai pintu semula secara bersasar? Ini kesan daripada kehilangan pendapatan. Maka Wan Syukri berkata perkara itu sedang dipertimbangkan. Gertinya saudara, walaupun manifestonya tak nak kutip, tapi terpaksalah menimbangkan semula kemungkinan untuk mengutip cukai pintu. Secara bukan senang untuk melaksanakannya. Puan Salma Ahmad, Saudara Azali Kasim, Saudara Tapan Kasih, pilihan bijak dari Kemaman katanya. Saudara Aziz, Saudara Awaluddin, Yaumon, Wan Zainuddin,
Alan Chua, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. So Nasiruddin, saudara. Dan untuk teman-teman, bermula 4 Disember ini, kerajaan telah pun membuka semula untuk pemberian e-dompet sejumlah RM100 untuk 10 juta rakyat. Jadi 10 juta rakyat di negara kita ini dapat memperoleh RM100 seorang saudara dalam e-dompet. Jadi saudara boleh hubungi dan layarilah bagaimana anda mendapat STR dan sebagainya. Bermula 4 Disember nanti, saudara. Saudara Fazilah Abdul, dia kata pahit untuk ditelan rakyat Terengganu. Baiklah, saudara, tak tahulah saya nak kata apa, saudara. Saudara, saudara. Baik, saudara. Bicara kita salam dari Gaza, saudara. Nampak gayanya, saudara, saya mendapat perkabaran bahawa Israel menyambung semula serangan di Gaza mulai hari ini selepas gencatan senjata telah berakhir pada hari Jumaat ini, saudara. Dan mereka telah pun melakukan beberapa siri serangan udara di seluruh wilayah sekaligus mengakhiri pemberhentian sementara perang yang gagal diperbarui, saudara. Jadi gencatan senjata itu tidak diperbarui. Tentera Israel berkata ia akan meneruskan pertempuran. Mereka akan menentang Hamas di Gaza. Selepas kumpulan pejuang Gaza ni dia mendakwa kononnya Hamas melanggar perjanjian. Tapi bagaimanapun menurut pimpinan rejim Zionis berkata jet-jet pejuangnya sudah pun mula menyerang sasaran kononnya kumpulan pejuang Hamas. Kementerian Kesihatan dikalikan oleh Hamas berkata serangan itu telah pun membunuh 6 orang di Rafah, iaitu di selatan Gaza setakat petang tadi, saudara, di mana lokasi ramai penduduk Palestin yang sedang melarikan diri. Sumber yang rapat dengan Hamas memberitahu agensi berita antarabangsa, sayap bersenjata kumpulan itu sudah menerima arahan untuk menyambung semula pertempuran dan mempertahankan semenanjung Gaza. Malah pertempuran hebat dikatakan bakal berlaku di bandar Gaza. Jadi katanya pertempuran disambung semula selepas tentera Israel berkata mereka meminta roket yang dilepaskan dari Gaza pagi tadi. Siren telah berbunyi di sana-sini, ledakan bom sudah berlaku, saudara. Dan dari Istanbul, saudara, saya difahamkan sekurang-kurangnya 14 rakyat Palestin terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam serangan udara Israel di semenanjung Gaza yang dikepung oleh mereka sejurus selepas jeda kemanusiaan berakhir pagi tadi, saudara. Dalam tempoh 2 jam saja selepas jeda kemanusiaan tamat, angka kematian Palestin dalam serangan Israel meningkat kepada 14 orang. Kejam, saudara. Berpuluh-puluh orang, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak turut cedera. Demikian menurut laporan Anadolu yang memetik kenyataan Kementerian Kesihatan di Gaza. Jeda kemanusiaan antara Israel dan Hamas yang berkuat kuasa bermula pada 24 November berakhir hari ini, saudara. Dan serangan bertubi-tubi serta tembakan meriam tentera penceroboh Israel di timur semenanjung Gaza bermula sejurus saja selepas jeda itu. Artinya, saudara, warga Palestin di Gaza terdedah kembali dengan kekejaman, pembantaian, pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Zionis, saudara. Sebab itu, saudara, di Markun Al-Ras, apabila askar-askar yang mewakili pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ditempatkan di sepanjang sempadan Lubnan Israel merasakan kini mereka sudah mula terancam apabila Israel melancarkan serangannya terhadap tentera-tentera Hizbullah, saudara. Dan kini askar pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu berada dalam keadaan yang terdesak. Mereka terpaksa menjaga diri sendiri dengan selamat. Menurut Lieutenant Colonel Stephen McCoy, itu Komander Batalion Askar Island dan Poland yang ditempatkan di Camp Shamrock di Kampung Tiri, katanya tentera dari pasukan pengaman PBB di Lubnan berulang kali terpaksa berlindung di dalam kubu. Jadi katanya mereka perlu mengekalkan perlindungan pasukan sebagai keutamaan sambil melaksanakan misi pemantauan. Saudara, konflik di Gaza sekarang ni, saudara, kira-kira 200 km ke selatan Lebanon menyaksikan Israel dan Hizbullah
yang disokong Iran juga sekutu Hamas sedang berperang setiap hari di sepanjang sempadan Lebanon Israel. Kerana gencatan itu hanya dilakukan di Gaza, saudara. Sementara itu, jurucakap UNIFIL, Henry Tenanti pula berkata perubahan intensif selepas gencatan senjata boleh mencetuskan kitaran konflik yang lebih luas. Ini katanya adalah amaran dan bahaya sebenar yang dihadapi oleh semua orang, bukan sahaja di selatan tetapi di rantau tebing barat, saudara. Katanya UNIFIL sudah pun berkomunikasi dengan kedua-dua pihak dalam kemelut di sempadan Lebanon Israel untuk cuba mengurangkan ketegangan. Tapi setakat ini tiada pasukan pengaman, walaupun tidak terbunuh, tapi nampaknya nasihat dan pandangan mereka tidak dihiraukan. Dua-dua pasukan pengaman cedera setakat ini dalam 2 kes yang berasingan, termasuk serangan mortar yang beberapa kali merosakkan pekarangan serta pengkalan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Saudara? Aduhai. Jadi sekarang ni, saudara, di tebing barat, saudara, di Gaza, nampak gayanya itu 4 rakyat Palestin, termasuk 2 kanak-kanak. Tadi, saudara, lepas ledakan pertama kali ini, katanya 4 rakyat Palestin, termasuk 2 kanak-kanak mati dibunuh oleh tentera Israel di tebing barat. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Palestin, kedua-dua identiti budak lelaki itu dikenali sebagai Adam Samir Al-Ghul dan Basim Abu Al-Wafa. Adam berusia 8 tahun dan Basim berusia 15 tahun. Kedua mereka ditembak semasa penceroboh tentera Israel di bandar Jenin. Agensi berita Wafa turut menyiarkan rakaman kamera litar tertutup detik terakhir sebelum Adam dan Basim ditembak. Artinya, saudara, budak-budak pun ditembaknya, saudara. Wafa memetik saksi berkata tentera Israel melepaskan tembakan peluru hidup secara langsung ke arah mangsa yang menyebabkan kedua-duanya rebah dan berlumuran darah. Kedua-duanya ditembak dalam kejadian berasingan pada hari yang sama. Sementara itu, Persatuan Bola Sabit Merah Palestin memberitahu mereka dihalang daripada mendekati penduduk yang cedera di Jenin, namun tidak menyebut secara khusus mana-mana bangsa. Sementara itu, pengarah Hospital Khalil Sulaiman, iaitu Dr. Wissam Becker, berkata tentera Israel turut bertindak biadab apabila mengepung fasiliti itu dan menghalang mana-mana bangsa yang cedera daripada memasuki unit kecemasan. Wissam percaya tentera Israel memang sengaja melepaskan tembakan ke atas kedua-dua mangsa bawah umur itu berdasarkan tempat peluru tersebut mendarat. Kedua-dua budak lelaki tersebut ditembak di bahagian atas badan. Peluru mengenai dada dan otaknya. Ini membuktikan bahawa tentera Israel memang berniat membunuh mangsanya. Setakat ini, saudara, hampir 240 rakyat Palestin telah pun dibunuh tentera tersebut maupun pendatang haram Yahudi ketika keganasan semakin memuncak di tebing barat. Begitulah, saudara, gambaran yang saya terima. Kekejaman rejim Zionis. Dia bukan sekali selain daripada melakukan ledakan bom, bila askar-askarnya memasuki perkampungan, agak-agak dia nak tembak, dia tembaklah. Di sinilah orang kata beraja di mata, bersultan di hati. Dia tak peduli siapa pun. Kejam, saudara, rejim Zionis. Laporan baca tu saya menatap, memang zalim. Dan sebab itulah, saudara, Perdana Menteri Sepanyol, Pedro Sanchez, sekali lagi beliau menimbulkan kemarahan terhadap askar Israel. Israel semalam marah kerana Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez menzahirkan pandangannya meragui rejim Zionis itu yang boleh menghormati undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan mengulangi tindakan ketenteraan di kawasan itu tidak boleh diterima. Sanchez selaku Perdana Menteri Sepanyol menyatakan beliau tidak bersetuju dengan tindakan Israel kerana beliau merasakan kesejahteraan, keamanan di tebing barat wajar diwujudkan. Tapi ternyata rejim Zionis ini masih terus melakukan kezaliman dan pengeboman. Komen Perdana Menteri itu mendorong kerajaan Israel kesan, saudara, apabila Perdana Menteri Sepanyol itu menzahirkan ucapannya dan beri pandangan, maka kerajaan Israel telah pun memanggil duta Sepanyol untuk teguran buat kali kedua dalam tempoh lebih kurang 10 hari. Kata Sanchez, rakaman yang dilihat dengan bilangan kanak-kanak yang maut semakin meningkat dan beliau mempunyai keraguan yang begitu tinggi bahawa Israel mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dia tegasnya, apa yang dilihat di Gaza
tidak boleh diterima sama sekali. Sanchez juga berkata negara-negara Eropah harus membincangkan pengiktirafan terhadap negara Palestin. Jadi ternyata secara nampaknya Sepanyol begitu kukuh mendukung warga Palestin saudara. Sebab itu saudara, di New York pula saudara, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menzahirkan kebimbangan berhubung jumlah kanak-kanak yang terkorban di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu mungkin sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang dilaporkan. Menurut Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres, katanya beliau tidak pernah melihat begitu banyak kematian kanak-kanak sejak memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Penduduk Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan dan katanya kita, mana menyeru pada dunia, harus berpaling dan membuat seolah tidak tahu mengenainya. Jadi kita harus membantu mereka. Kita harus mengumpul semula semangat. Katanya semangat sudah pun hilang di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila melihat kekejaman yang dilakukan oleh Zionis, seolah-olah dipalingkan begitu saja mukanya oleh pimpinan yang berada dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia jelas Guterres, apa yang berlaku di Gaza, termasuklah kemusnahannya, begitu jelas dan dunia tidak seharusnya mengindahkannya. Dan penting untuk semua komuniti dunia untuk membantu Palestin agar mereka bebas dan perkara itu boleh dicapai menerusi penyelesaian dua negara. Menteri Luar China pula selaku saudara Wang Yi, Menteri Luar China Wang Yi yang menjadi pengurusi Hari Perpaduan Antarabangsa dengan rakyat Palestin, anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan gencatan senjata secara komprehensif perlu dilakukan segera dan mendesaknya sebagai keutamaan. Menteri Luar China mahukan agar gencatan senjata dilakukan sebagai agenda utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa yang berlaku antara Palestin dan Israel selama beberapa dekad menunjukkan kaedah ketenteraan bukanlah penyelesaian yang terbaik. China juga berharap operasi ketenteraan Israel di Gaza yang dihentikan untuk sementara sepatutnya mesti dikekalkan, mesti dihentikan. Sebab itu beliau berharap tiada episod keganasan baru berulang lagi yang menyebabkan ribuan penduduk awam terbunuh. Sementara itu, saudara, Menteri Luar Arab Saudi, iaitu Putera Faisal bin Farhan, beliau mengatakan kekurangan mekanisme antarabangsa untuk memastikan pihak bertanggungjawab dalam perang yang menjadikan konflik di Palestin sukar diselesaikan. Jadi katanya sudah jelas Israel menceroboh hak asasi kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa. Namun, masih tiada tindakan diambil terhadap wilayah haram itu, saudara. Kerana dari segi laporan daripada bandar Gaza, saudara, tentera rejim Zionis dilaporkan telah pun memusnahkan lebih 60% rumah dan unit kediaman di semenanjung Gaza. Demikian menurut laporan media kerajaan Gaza semalam, saudara. Tindakan tentera penceroboh Israel memusnahkan rumah dan unit kediaman menyebabkan penduduk berdepan dengan bencana kemanusiaan yang semakin meruncing, terutama sekali di wilayah Gaza dan utara Gaza. Saudara, selain itu, saudara, lebih 26 hospital, 55 pusat kesihatan terpaksa menutup operasi kerana akibat berdelan bom ataupun ditawan ataupun dimusnahkan oleh rejim Zionis, saudara. Ribuan mangsa yang maut masih berada di bawah runtuhan dan pasukan pertahanan awam tidak dapat mengeluarkannya kerana kawasan berkenaan telah dikepung selain masalah kekurangan jentera, peralatan dan bahan api, saudara. Pejabat media berkata Gaza memerlukan 1,000 truk setiap hari untuk mengangkut bantuan yang diperlukan dan 1 juta liter bahan api setiap hari diperlukan untuk memulakan fasa pemulihan. Sewajarnya, Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC digesa untuk merangka segera satu pelan menyelamat untuk mencari penyelesaian kepada krisis kemanusiaan secepat mungkin bagi membantu lebih daripada 1/4 juta keluarga di mana rumah mereka musnah. Dan menurut pejabat media itu, penduduk di wilayah berkenaan memerlukan lebih banyak hospital medan yang dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk membantu puluhan ribu mangsa yang cedera.
Itu gambarannya sekarang ni saudara, kedudukan di tebing barat. Samalah kita berdoa saudara, sebab hari ni dah mula perang balik. Dan tak tahulah apa nak jadi besok atau lusa. Apakah masih ada lagi peperangan yang berlarutan? Pastinya lebih ramai lagi pembunuhan akan dilakukan. Astaghfirullahalazim. Saudara Alan Chua, dia kata bangsa-bangsa bersatu tu talam dua muka. Itu memang gambarannya saudara, bercakap sana bercakap sini, tidak ada keputusan yang konkret. Saudara, CKTV perang Palestin Israel sejak lebih 60 tahun. Kita heran kenapa negara Palestin kecil tapi orang tapi masa tak tahulah saya nak cakap macam mana. Itu keadaan saudara. Saya perlu melaporkan bagaimana kebejatan hanya kerana berebutkan kuasa, akhirnya manusia menjadi mangsa peluru yang tidak bermata saudara. Saya bersimpati bagaimana laporan tadi, dua orang kanak-kanak ditembak berdepannya, tembak begitu saya. Persepai kepalanya. Zalim saudara, memang zalim. Baiklah saudara, kita tinggalkan dulu apa yang berlaku di Gaza, insya-Allah. Peperangan sudah pun bermula hari ini. Mungkin malam nanti saya akan mendapat laporan-laporan terkini berhubung apa yang berlaku di Gaza, saudara. Saudara, hari ini hari Jumaat. Semalam merupakan hari terakhir sidang Parlimen yang ke-55. Dan Parlimen untuk tahun ini telah pun melabuhkan tirainya, di mana terdapat 12 rang undang-undang telah pun diluluskan, termasuklah belanjawan negara untuk tahun 2024. Ia merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah negara, membabitkan peruntukan sekitar 393.8 bilion yang dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim pada 13 Oktober lalu dan dibahaskan di peringkat dasar dan jawatankuasa selama 6 minggu sebelum ia diluluskan pada 27 November lalu serta mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undian suara. Sidang kali ini saudara telah pun meluluskan rang undang-undang kawalan produk merokok. Ini untuk demi kesihatan awam dan ia akan menjadi undang-undang khusus dalam mengawal selia produk merokok di negara ini. Walaupun ahli-ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang mahukan supaya peruntukan berkaitan generasi penamat GEG ini digugurkan daripada rang undang-undang itu dikembalikan, ia diluluskan dengan undian suara tanpa pindaan. Tak ada pindaan, diteruskan juga saudara. Persidangan turut meluluskan 10 rang undang-undang, iaitu rang undang-undang Suruhanjaya Pendapatan Air, rang undang-undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga, rang undang-undang Bekalan Elektrik, rang undang-undang Kesatuan Sekerja, itu pindaan saudara, rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri, rang undang-undang Syarikat, itu rang undang-undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, rang undang-undang Keuangan, rang undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dan rang undang-undang Makanan. Ada yang berupa rang undang-undang itu dipinda sekarang ya. Jadi sidang dewan juga telah meluluskan. Penting saya kertas putih cadangan daripada Menteri Ekonomi di mana dasar gaji progresif yang telah dibentangkan oleh saudara Fizi Ramli yang merupakan sebahagian usaha kerajaan untuk mengatasi masalah struktur pasaran buruh melalui reformasi gaji. Sementara itu, isu tentang Palestin turut dibahaskan dan diluluskan oleh Dewan saudara. Dan nampak gayanya persidangan kali ini juga memanglah hangat saudara. Selepas ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal secara terbuka di Dewan Rakyat pada 28 November lepas mengisytiharkan menyokong Datuk Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani. Beliau merupakan wakil rakyat pembangkang kelima daripada Parti Peribumi Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Saudara Zahari Kecik daripada Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Syuhali Abdul Rahman dari Labuan. Jadi sudah ada 5 orang. Kabarnya ada lagi akan menyusul, sama-samalah kita tunggu. Malahan secara gelagat ahli-ahli parlimen yang selalu saya bising secara mereka sepatutnya memperjuangkan rakyat tapi asyik bertengkar
buat bising tak kena gaya. Akhirnya daripada kedua-dua blok yang menimbulkan kekecohan, menyaksikan 3 ahli parlimen, iaitu Muhammad Misbahul Munir Masduki daripada Perikatan Nasional Parit Bunta, Muhammad Sani Hamzan Pakatan Harapan Ulu Langat, dan Datuk Awang Hashim daripada Perikatan Nasional Pendang diarahkan keluar Dewan. Itu yang berlaku sepanjang persidangan kali ini, saudara. Dan terakhir, semalam adalah yang terakhir, sehinggalah akan diberitahu kelak. Artinya, saudara, begitulah. Ada ahli parlimen 60 hari, saudara, bersidang. Bagaimana kalau ahli parlimen itu tak datang? Itu gambarannya, saudara. Baik, saudara. Ini berita terkini yang semua orang dah tahu bahawa Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, telah pun kembali pulih daripada gangguan kesihatannya, dan beliau hari ini kembali bertugas untuk menghadiri mesyuarat kabinet yang dipengusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas tempoh berehat setelah menjalani pendedahan baru-baru ini, saudara. Beliau selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pagi tadi dilihat hadir dalam bilik mesyuarat dalam keadaan ceria ketika membuat pendaftaran identiti digital nasional untuk Digital ID pada jam 9 pagi tadi. Tak ada pun nampak letih, nampak ceria, saudara. Datuk Seri Zahid Hamidi merupakan antara jemaah menteri yang menyertai Perdana Menteri mendaftar Digital ID. Itu di platform dipercayai, beliau selamat, dan nampak gayanya, saudara, cakap-cakap orang, cakap-cakap warga-warga, pemain-pemain media sosial, kata tenat, saudara. Tak ada, saudara. Saya dah bagi tahu beliau telah pun sihat setelah menjalani pembedahan. Malahan anaknya, saudara, turut mengantar kiriman, saya ingat seminggu, 2 minggu dulu, bahawa ayahnya sudah pun kembali sihat. Tapi orang tak percaya. Tapi hari ini terbukti. Semalam pun dah nampak bagaimana Sri Zahid menerima kunjungan daripada timbalan Perdana Menteri Thailand. Dan hari ini ternyata beliau kelihatan begitu ceria hadir ke pejabatnya dan menghadiri sidang mesyuarat kabinet. Saya mendoakan agar kesihatan beliau berkekalan kerana negara memerlukan pacuan tenaga antara beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Fadilah Yusof untuk memacu negara ke hadapan. Saudara Mak Laifat dia kata tahniah atas pelantikan Anwar jadi PM. Dah lama dah, saudara. Baik, saudara. Dalam waktu yang sama, ini saya masih lagi dalam segmen gelagat hari-hari orang politik, saudara. Sekarang ni apabila ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, dia menjelaskan bahawa beliau tidak membuat ugutan sebab dia dikatakan mengugut ahli parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim. Sebab itu beliau menyatakan bahawa dakwaan sebut sebagai tuduhan liar, dan beliau bersedia berkongsi rakaman perbualan telefonnya dengan Awang, Datuk Awang Hashim, jika ada laporan polis dibuat ke atas beliau. Tak ada ugutan, katanya. Kalau ada ugutan, boleh buat laporan polis. Saya ada bercakap, memang dia mengaku dia bercakap dengan Datuk Awang. Tak ada beliau membuat rakaman sebagai bukti. Jika ada laporan polis, saya akan bagi rakaman itu. Itu menurutnya apabila ditanya tentang dakwaan Awang Hashim, mengatakan beliau menerima ugutan daripada Datuk Syed Hussein. Kerana di Dewan Rakyat semalamlah di hari-hari akhir, Awang bangun selesai sesi soal jawab lisan mendakwa dirinya diugut menerusi panggilan telefon. Bagaimanapun, Datuk Syed Hussein juga menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri atas dasar menyokong usaha yang sedang jalani. Beliau turut menafikan sokongan itu berkaitan usaha mendapatkan projek daripada kerajaan untuk dirinya dan keluarga. Jadi, menurut tindakan Parti Bersatu padanya, katanya terperanglah. Nak buat ambil tindakan apa pun, ambil lah. Saya hanya sokong usaha kerajaan Madani, bukan sokong parti, katanya. Itu gambaran sekarang, saudara, bahawa nampaknya keadaan Perikatan Nasional masih dalam keadaan yang Saudara Zaki Memus, fitnah walaun PMX jatuh bilik air. Tak ada, saudara. Ya, Saudara Aziza Jin, apa khabar? Mula-mula mengatakan Datuk Si mula-mula cerita pasal Datuk Zahid. Sakit, bawa parah dan macam-macam. Tapi hari ini terjawab apabila dengan cerianya
Datuk Seri Zahid hadir ke pejabatnya. Dan sebelum itu, saudara, sewaktu beliau berada di Kemaman dalam siri kempen, timbul pula cerita kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim jatuh di bilik air. Sedangkan beliau berada di Kemaman. Saya berada di Kemaman waktu itu. Saya melihat sendiri beliau hadir di 4 kawasan Felda dan berakhir di Kuchai, di Cukai. Itu kawasan Dewan Undang Negeri Cukai. Beliau hadir tak ada apa pun, tak ada masalah, saudara. Tiba-tiba begitulah kadang orang kadang-kadang menimbulkan pelbagai fitnah yang bukan-bukan. Terima kasih Zahjin, sekutu mawar merah untuk saya. Dan saya nak bagi tahu pada teman-teman, anda melontarkan berita-berita fitnah, anda terlibat nanti. Boleh didakwa di mahkamah, anda boleh ambil tindakan. Sekali lagi, semalam saya dah bagi tahu, jangan kerana anda tawaduk sangat dengan kepimpinan parti-parti politik tertentu, anda membahayakan diri anda. Akhirnya tak pasal-pasal saja tidur dalam lokap. Siapa nak tolong anda? Apakah bila anda diambil tindakan, pimpinan daripada parti-parti pembangkang nak sokong anda? Adakah mereka sanggup mengeluarkan jaminan, menyediakan peguam? Tak ada. Jawab sendirilah nanti. Jadi sebab itu saya mengharapkan, kalau berita benar tak ada masalah. Tapi jangan mewujudkan berita-berita palsu yang boleh membahayakan diri anda. Hanya kerana orang kata pedo, nak sokong sangat-sangat ni. Aku nak sokong sangat benci sangat pada Perdana Menteri kerana aku adalah parti daripada pembangkang. Buat apa saja, tapi anda membahayakan diri anda. Itu keadaan saya Yana Hamid dia kata dari Kemamang terus ke Putrajaya buat general. Saya nak bagi tahu pada anda. Saya kadang-kadang bersimpati. Tak ada masalah anda nak sokong-sokonglah. Tapi orang kata sokong tu berpada-pada. Selalu saya ingatkan, dalam kita, kalau kita sayang seseorang, janganlah sayang lebih-lebih. Nanti anda boleh membenci. Kalau anda benci pun, jangan berlebihan. Nanti anda mungkin boleh sayang balik pada mereka. Saya nak beri pesan pada teman-teman yang rajin membuat lontaran fitnah. Kerana bila ada berlaku sesuatu tindakan terhadap anda, siapakah yang akan membantu anda? Apakah orang yang anda sokong itu sanggup mengeluarkan wang untuk membayar jaminan? Sanggupkah mereka menyediakan peguam untuk membantu anda kalau anda diheret di muka pengadilan? Ini gambarannya, sebab itu saya katakan berhati-hati. Pada-padalah saudara. Saudara Azizul Abdul Hamid dia kata Sabah Sarawak bersama kerajaan perpaduan PMX. Saya nampak walaupun orang mengatakan bahawa kerajaan ini akan tumbang, ada saya dapat terima, yang seronok itu ada teman saya menghantar kiriman 44 orang akan lari daripada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya senyum saya. Mana mungkin mereka yang menjadi menteri nak bunuh diri, apa dia dapat? Daripada UMNO khususnya ada 12 orang saya yang menjadi menteri, jadi timbalan menteri. Apakah mereka, kalau mereka menyokong orang lain daripada menteri, kedudukan mereka sama juga. Melainkan kalau mereka dapat naik pangkat, dapat umbuhan itu dan ini, scheme of thing, lain saya. Yang kedua, daripada ada 26 ahli UMNO yang jadi ahli parlimen 26. Kalau 12, tinggal lagi 14. 7 lagi saudara menjadi pengurusi-pengurusi GLC. Apakah mereka nak meninggalkan jawatan yang mereka pegang sekarang? Jadi kalau ada peningkat 7 orang, 7 orang pun saya lihat ada dalam 2-3 orang aja pun yang orang kata pedo badak. Ini pedo badak, sondo juga. Itu saja yang ada saya. Jadi bagaimana boleh mengatakan kerajaan PMX boleh tumbang? Hari ini ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau bukan 140, bukan 112, bukan 115, tetapi 152. Dan akan meningkat lagi saya. Jadi betul lah Saudara Zon Abu, bahawa pimpinan sokongannya melebihi daripada cukup. Lebih cukup dari jumlah yang diperlukan saudara. Saudara Mimi bercakap menjaga kepentingan Warlord. Saya tak tahulah Warlord mana yang anda maksudkan. Tapi saya nak bagi tahu pada anda, kalau anda nak mempertahankan Warlord anda, berhati-hati. Kalau kita susah, tak ada orang fikir pun pasal kita. Anda tidak pernah mengalami. Saya melihat teman-teman kita yang terpaksa turun naik ke mahkamah, terpaksa menghadapi tindakan kesan daripada perbuatan mereka dan terpaksa pergi ke Bukit Aman,
Disiasat oleh pihak polis, kan tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal, saudara. Itu orang kata tak ada penyakit, cari penyakit. Saudara, Muhammad Rajab Baduri dia kata, lama dah duk meroyan nak jatuhkan kerajaan BMX. Tak ada, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan, baik, saudara. Kita masuk segmen pilihan raya kecil Kemaman. Saya dapat laporan sejak dari pagi tadi. Ini last call ni, saudara. Ini pecutan terakhir. Nak pergi berkempen, nak turun ke menyantuni walkabout apa semua, banyak yang terganggu kerana hujan berterusan sejak pagi tadi. Petang tadi adalah sikit genyai-genyai. Dan sepanjang minggu-minggu terakhir ni, saudara, banyak ceramah-ceramah perdana yang diaturkan tak dapat terlaksana. Dan kurang sambutan, orang malas keluar rumah kerana hujan. Di Terengganu, di Kemaman khususnya sekarang ni, hujan sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau saudara perasan, waktu saya buat live, saya ingat 4 malam dulu, saya sendiri pun kena hujan. Hujan lebat, terpaksa pindah 3-4 tempat. Itu keadaannya. Jadi macam mana nak buat ceramah-ceramah penting? Itu keadaannya. Sepanjang hari ini, sejak dari pagi tadi, di Kemaman, hujan. Bagaimanapun, saya melihat bahawa calon UMNO Barisan Nasional, iaitu Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi, beliau sudah jauh ke hadapan. Kerana sebaik sahaja usai penamaan calon, beliau terus menyantuni rakyat di semua kawasan. Berbanding dengan calon daripada Parti Perikatan Nasional. Sekejap ada di Kuala Terengganu, tak dapat menyantuni orang, bila nak jantuni, hujan pula, saudara. Jadi sebab itu saya mengatakan, Tan Sri Raja Muhammad Effendi jauh ke hadapan. Dari segi mendapat pengaruh, bertemu dengan warga pengundi. Bagaimanapun, saudara, kerana besok pengundi-pengundi pilihan raya di kawasan Parlimen Kemaman diingatkan. Pertama sekali, mesti membawa kad pengenalan besok, saudara. Begitu juga catatan maklumat pengundian. Ini bagi memudahkan semakan nama serta membantu kelancaran proses pengundian yang akan berlaku bermula jam 8 pagi besok, saudara. Sisa Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Ikmaruddin Ishak, katanya mereka perlu menunjukkan dokumen terbabit kepada kerani pengundian di tempat mengundi masing-masing. Sebelum ini, pengundi boleh membuat semakan awal maklumat seperti pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan melalui portal. Boleh menghubungi hotline SPRM Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu 03 88 92 7018. 03 88 92 7018 ataupun 88 92 7218 ataupun satu lagi talian, iaitu 03 88 92 7124. Anda boleh menghubungi hotline untuk mengetahui, untuk menyemak maklumat-maklumat anda. Ataupun bolehlah juga membuat semakan melalui aplikasi MySPR Semak, MySPR Semak. Dan mereka diingatkan, jangan sesekali menyerahkan kad pengenalan anda kepada pihak-pihak lain selain daripada petugas pilihan raya. Selain itu, Ikmaruddin berkata penggunaan telefon bimbit di saluran juga adalah dilarang. Jadi para pengundi tidak dibenarkan membawa telefon bimbit sewaktu nak membuang undi. Dan pengundi juga dilarang membawa peralatan berkenaan kerana mereka perlu menyimpannya di tempat yang telah disediakan oleh SPR. Tak boleh nak bawa telefon bimbit nak masuk dalam tempat mengundi, tak boleh, saudara. Larangan itu termasuk juga semua pengundi, saudara, saya nak ingatkan, tak boleh memakai baju, topi, pelitup muka atau sebarang material yang mempunyai nama, lambang, simbol atau parti serta calon yang bertanding. Tak bolehlah nak pakai gambar, badge, sokong ini Tan Sri Effendi, tak boleh. Itu tak boleh, tak dibenarkan, saudara. Jangan pula anda marah pula pada pegawai pilihan raya nanti, sebab anda tidak akan dibenarkan masuk. Kegagalan pengundi mematuhi peraturan atau undang-undang yang ditetapkan boleh menyebabkan mereka dilarang daripada memasuki pusat mengundi oleh petugas pilihan raya. Dan tempoh rasmi berkempen
Sekarang pukul 10.25. Tinggal lagi dalam 1 jam. 11.59, 1 jam 44 minit saja lagi. Di Kemaman sekarang ni tinggal 1 jam 44 minit saja lagi. Selepas itu tidak lagi boleh berkempen. Dan semua pihak perlu menghentikan aktiviti berkempen, termasuklah merayu undi, sama ada di luar pusat mengundi dan di saluran laman media sosial. Kelas ni saya tak boleh. Lepas ni nak masuk dalam media sosial pun tak boleh saya. Pada itu menurut Ikan Murin seramai 2,102 petugas SPR akan bertugas di 49 pusat mengundi di Kemaman. Katanya semua proses semakan peralatan mengundi, termasuk peti undi dan dakwat pilihan raya telah selesai diagihkan kepada ketua-ketua tempat mengundi. Pusat mengundi akan dibuka bermula jam 8 pagi hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat mengundi yang telah diwartakan. Jumlah pengundi adalah 141,043 orang yang disahkan layak mengundi untuk pilihan raya kecil Kemaman dan sebanyak 244 saluran dibuka di 49 lokasi. Jadi sebab itu SPR menasihatkan pengundi supaya tidak menunggu saat-saat akhir untuk keluar mengundi. Dan para majikan pula diingatkan supaya memberikan tempoh munasabah untuk para pekerjanya keluar mengundi. Sementara itu saya menurut pihak polis, seramai 1,198 pegawai dan anggota polis akan bertugas bagi melancarkan proses pengundian dan penjumlahan undi sempena pilihan raya kecil Kemaman besok. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, kekuatan anggota itu melibatkan Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman dan akan dibantu oleh Ibu Pejabat Polis kontijen Terengganu serta dari Bukit Aman. Selain itu, setakat ini pihak polis berpuas hati dengan persiapan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, termasuklah Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan setakat ini katanya semua perjalanan lancar dan tiada banjir diberitakan di Kemaman. Alhamdulillah katanya. Bagaimanapun semua perancangan awal melibatkan banjir dan PRK ini tetap diteruskan katanya. Dan sepanjang tempoh kempen, setelah 1 jam lagi saya, pihak polis cuma mendapat 7 laporan polis. Bagaimanapun pihak polis akan menyusun dan membuat siasatan menyeluruh selepas ini. Cuma setakat ini tiada isu yang boleh mengganggu perjalanan kempen untuk pilihan raya esok. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya kali ini di Kemaman adalah kira-kira 70%. Itu menurut pengurusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Ia berdasarkan trend pengundian dalam pilihan raya negeri pada Ogos lalu dan kita berharap katanya pengundi Kemaman dapat keluar mengundi supaya peratusannya dapat ditingkatkan. Dari segi cuaca katanya, Jabatan Meteorologi meramalkan esok hujan. Tapi kita berdoalah supaya tidak terlibat banjir dan limpahan air yang banyak. Kalau hujan sebegini tidak ada masalah. Cuma kita teruskan pengundian macam biasa. Sebab itu beliau berpesan kepada semua pengundi. Pertama sekali akan membawa kad pengenalan dan dapat mengundi pada masa yang digalakkan. Jangan tunggu lama-lama. Dan pastikan bawa payung saudara. Pusat mengundi yang terlibat sebanyak 49 dengan 24 saluran. Dan beliau menyangkakan keputusan untuk pilihan raya kali ini hanya dapat diketahui sekitar jam 9 malam besok saudara. Itu menurut pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan hari ini saat ini penceritaan terakhir ni. Penceritaan terakhir bekas Panglima Angkatan Tentera yang dilihat sebagai perwakilan yang akan dihantar oleh warga di Kemaman untuk menjadi wakil rakyat di Parlimen nanti, saudara. Dan saya melihat bahawa sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Tan Sri begitu menyengat di hati rakyat. Saya nampak, saudara, begitu mesranya beliau. Sebab itu, saya juga dipahamkan bahawa calon Barisan Nasional Tan Sri Raja Muhammad Effendi, setiap kali beliau pergi bertemu dengan anak-anak muda, beliau begitu cakna nampaknya, saudara. Dan beliau mendekati golongan tersebut kerana undi daripada mereka bakal menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Saudara, jadi nampak gayanya anak-anak muda begitu senang. Begitu senang dengan kehadiran beliau sebagai calon untuk pilihan raya kali ini.
dan tak ada isu-isu peribadi yang dilontarkan. Dan akhirnya Susah Agung UMNO Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi memberi jaminan bahawa tiada ahli-ahli UMNO akan berpaling tadah. Sebab isu yang dimainkan kononnya akan ada pemilihan, akan ada paling tadah semua, tak ada ahli-ahli UMNO. Itu keadaannya sekarang, saudara. Kita sama-sama menunggu besok. Apakah pilihan raya besok akan menatijahkan sesuatu yang baik untuk warga di Kemaman. Saya mengucapkan selamat mengundi kepada seluruh warga Kemaman. Pertama sekali turun lebih awal. Kalau boleh jangan tunggu lama-lama. Kerana hujan diramalkan berlaku di seluruh kawasan, terutama di Kelantan, Terengganu dan juga di Johor. Hujan ribut, saudara. Adi Tahir. Esmi, Mak Isa, Waalaikumsalam sahabat semua. Semoga Kemaman menjadi milik Barisan Nasional. Itu harapan saudara Ismi Mat Isa. Ismi rakyat, saudara dari Perak. Beliau mendoakan agar warga di Kemaman dapat melaksanakan tugas dengan baik. So Mimi tak betul tu. Bukan orang bangsa Melayu tolak UMNO. Tidak. Ini UMNO ditolak kerana fitnah yang berlarutan yang dilakukan oleh mereka yang kemabukan kuasa. Saya mengharapkan sebagai Osna, ada lagi saya 10.31. Boleh lagi nak kempen. Kata Osma undi dacing bukan undi bulan. Itu merupakan kempen terakhir. Sebab lepas ni saya tak boleh salah. Jam 12 malam nanti 11.59 kalau siapa cakap undi orang itu salah dalam Suruhanjaya pilihan raya. Dan saya mengharapkan warga di Kemaman pastikan anda melakukan yang terbaik untuk diri anda dan keluarga anda. Sekian, jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.